السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini sekali lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Allah telah membenarkan dan mengizinkan kita untuk menyambung semula kuliah dan kelas kita berhubung dengan fadail, kelebihan-kelebihan amalan yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sebut sebagai at-targhib, dorongan, sokongan ataupun motivasi di dalam hadis-hadis Nabi tentang kelebihan amalan yang kita lakukan. Amalan yang akan kita baca pada malam ini berhubung dengan, masih lagi di bawah tajuk salat, tetapi di bawah tajuk kecilnya kelebihan, keutamaan salat sunnah rawatib. Salat sunat rawatib. Dan kita akan tengok juga beberapa hadis berhubung dengan kaifiat, tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib ni kita semua fahamlah, salat yang dilakukan mengiringi salat fardu. Salat sunat yang mengiringi salat fardu, itu dinamakan rawatib. Rawatib. Dan dia ada pula rawatib yang muakkad dengan ghair muakkad. Dia ada dua kategori pula, salat sunat rawatib yang sangat dituntut dan salat sunat rawatib yang tidak dituntut, ghair muakkad. Nanti kita akan sampai pada perbahasan yang berikutnya. Daripada Ummu Habibah, radhiyallahu anha. Siapa dia Ummu Habibah? Salah seorang daripada Ummul Mukminin, isteri Nabi, Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Ummu Habibah kata, dia mendengar. Siapa dengar? Ummu Habibah. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah aw kama qala." Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahan hadis: mana-mana orang Islam, siapa-siapa daripada kalangan orang Islam menunaikan salat
12 rakaat. 12 rakaat. Tatawwu'an. Tatawwu' maksudnya sunat. Tatawwu' maksudnya ghaira faridah. Dia melakukan salat sunat 12 rakaat. Sehari semalam. Berapa rakaat? 12. Yang ni bukan wajib lah. 12 rakaat yang sunat. Illa, apa yang dia dapat? Balasan, pahala, kelebihan, ganjaran, keistimewaan yang dia dapat. Banallahu lahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan membina untuk orang tersebut baitan, sebuah rumah di dalam syurga. Maksudnya sehari dia buat 12 rakaat, dia dapat sebiji rumah. Esok dia buat lagi 12 rakaat, dia dapat lagi sebiji. Jadi maksudnya setiap hari banallahu baitan bil jannah. Dia dapat sebiji rumah percuma di dalam syurga. Apa maksud dapat rumah dalam syurga? Maksud yang kita boleh faham, apabila Nabi kata banallahu lahu baitan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Secara tidak langsung ia memberikan suatu jaminan bahawa orang yang melakukan salat sunat 12 rakaat ini daripada kalangan ahli syurga. Ada rumah dalam syurga tak boleh masuk, duk tengok kat luar, tak guna. Nampak? Jadi bila Allah Ta'ala kata Allah akan buat satu rumah dalam syurga, maknanya Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi ini boleh kita katakan juga salah satu daripada amalan yang memasukkan seseorang ke dalam syurga. Dan dia bukan masuk dengan tangan kosong. Dia masuk dengan telah tersedia untuknya rumah. Di dunia kita memanglah, kan, macam kita selalu sebut, semangat kita mengumpul rumah untuk kita, untuk anak-anak kita. Ada saja kemampuan, kelebihan, kita akan beli. Kalau beli lebih, kita simpan. Buat aset. Aset tetap dia panggil, kan. Nanti 5-6 tahun, kalau tak duduk boleh jual. Kita merancang untuk masa depan. Tak salah. Kan? Tapi semangat mengumpul rumah di dunia ini tidak diterjemahkan di dalam mengumpul rumah di syurga. Jadi kita buat apa dalam syurga rumah banyak-banyak? Bukan nak guna duit. Kan? Bukan ada keperluan rumah di syurga. Tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi ini kelebihan dan ganjarannya. Nampak tuan-tuan? Hadis riwayat Imam Muslim. 12 rakaat itu kita tengok sedikit. Ini kebanyakan kita dah maklum dah, cuma saya nak sebut secara ringkas. Yang pertama, yang kata 12 rakaat tu, banyak hadis-hadis yang sebutlah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. 4, 6, 8, 10, 12. Jadi dapat rumah sebiji. Pendahuluan pun tak bayar-bayar, bulan-bulan pun tak bayar-bayar. Free. Dapat rumah dalam syurga. Kan? Sesuatu yang kita tak boleh bayangkan. Macam mana rumah dalam syurga tu? Macam mana keindahan dia kita tak boleh bayang. Macam kita tuan-tuan beli rumah yang tak siap lagi. Kita duduk ternanti-nanti. Bagaimana
sudahan, akhirnya rumah tu nak jadi macam mana. Kan? Sebahagian kita mungkin mati sebelum sempat masuklah rumah baru tu. Tapi di syurga esok kita ada rumah yang telah tersedia. Bila kita masuk saja, rumah itu diberikan kepada kita. Nampak? Hadis ini menunjukkan suatu galakan, motivasi, anjuran untuk kita orang beriman menguatkan semangat dan iltizam menunaikan salat sunat 12 rakaat. Ini bagi ahli sunnah. Mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah. Nak tengok tang mana ahli sunnah itu? Di antara ciri-cirinya, mereka akan bersemangat menghidupkan sunnah. Jadi kalaulah dia mendakwa dia ahli sunnah, dia kena buktikan dengan menghidupkan 12 rakaat salat sunnah ini. Ini betul-betul maksud ahli sunnah. Benar, kita tak benarkan sebarangan orang duk reka, duk buat, duk ajak, duk petua semayang yang tak ketahuan hala. Betul. Semayang-semayang yang tak ada dalam hadis, kita tak buatlah. Dalam semangat kita duk banteras, larang, tegur orang semayang benda-benda yang merepek ni. Semayang sunat kan. Ada semayang sunat naik rumah baru. Ada. Pada orang tanya, dia kata ada tak amalan bila kita beli rumah, kita nak masuk rumah baru, kita semayang. Niat dia semayang sunat rumah baru. Semayang sunat kereta baru. Semayang sunat kedai baru. Semayang sunat bini baru. Ada ke tak ada? Tak ada dalam hadis lah. Jadi tak perlu buat lah. Habis sangat kita sujud, syukur. Ada rezeki dapat kereta, dapat rumah. Sujud syukur. Tapi tak ada yang dikatakan sahaja aku salat sunat 2 rakaat. Salat sunat naik rumah baru. Sunat atas aku kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Tetapi dalam masa kita menegur, dalam masa kita meninggalkan salat-salat sunat yang tidak ada asal usulnya, la aslalahu, tak ada asalnya, kita janganlah semangat dalam duk suruh orang tak buat tu. Tapi yang sahih ni kena buatlah. Semangat duk larang tapi mari benda yang benar, mari benda yang sahih, tak buat juga. Jadi dia tak ada keseimbangan di situ. Okey, ini antara kelebihan salat sunat rawatib. Nampak? Banyaklah lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang kelebihan salat sunat rawatib. Yang mana dalam hadis yang lain juga, dia bertindak sebagai apa? Pelengkap. Jadi bila tuan-tuan salat fardu, umpamanya maghrib tadi ke, isyak tadi ke, bila tuan-tuan buat ba'diyah ataupun qabliyah, mana-manalah, dia akan menjadi pelengkap kepada kekurangan. Jadi kita tak perlu salat lain. Kita rasa tak khusyuk, kita rasa ada aib, ada cacat dia, ada tak elok, ada 1-2 benda yang mungkin tidak sempurna. Apakah perlu kita ulang salat tersebut? Tak perlulah. Caranya macam mana? Kita salat rawatib. Itu antara kelebihan salat sunnah rawatib. Kan ada hadis tuan-tuan baca, malaikat akan tengok salat fardu. Tapi jangan silap pula. Sat lagi duk pulun sembahyang rawatib, dia tak buat fardu. Tak ada lah kan. Dia kata aku ni alhamdulillah lah. Sembahyang rawatib ni aku jagalah. Sebab nak boleh rumah. Sembahyang fardu ni tak apalah kan. Kurang-kurang ada rumah pun tak apalah. Tak betul ya. Kan? Ada tak orang yang kemungkinan dia mengutamakan salat sunat dan meninggalkan salat fardu? Ada. Seperti yang berlaku dalam bulan Ramadan, kita tengok ada sebahagian orang dia sembahyang tarawih, tapi dia tak sembahyang fardu. Banyak. Ada juga yang sembahyang raya, tapi tak sembahyang subuh. Lagi kalut. Macam mana nak kira?
Nak kira lagu mana tu? Subuh tak bangkit. Tahu dia bersiap. Elok dia pergi mayang raya. Kalut. Kita ni bukan kata kalut COVID ni. Kalut banjir tanah runtuh. Bak semayang pun kalut. Kan? Maghrib dak tak tahu balik. 2 rakaat bak dia. Awak abang? Rumah dalam syurga. Kan? Tak tentu. Nah, ini satu benda yang kita nak kena clear. Hadirin mukmin. Macam tu juga ada sebahagian orang. Wallahu a'lam. Dia pulun salat duha. Tapi dia tak semayang subuh. Pasal duha kunci rezeki. Ini kena jaga. Duha jangan tinggal, rezeki murah. Kan? Duha tak tinggal, subuh tak buat. Ada. Sebahagian orang dia macam itulah. Dia kata ada ke ustaz? Ada. Takkan tak ada. Percaya tak? Berapa banyak yang gantung ayat Quran tak baca? Sama punya kes. Berapa banyak dia gantung pasal dia dengar fadilat. Dia kata siapa yang gantung ayat Quran, fadilat dia macam ni. Gantung ayat ni murah rezeki. Gantung ayat ni setan tak masuk. Dia gantung. Baca tak? Jadi ada orang dengar, semayang duha ni siapa semayang rezeki dia murah. Dia semayang sungguh. Pasal apa? Pasal dia memang harap rezeki dia murah. Tang subuh tu dia tak dengar tak rezeki murah. Kalut kan. Banyaklah dalam masyarakat ni jangan duk pelik. Kan? Baru ni saya pun nak naik jenis apa, orang paling kata naik cemui kan. Ni mai hantar kotak hantu raya mana pula kan. Ambil kotak tu hempuk kepala tu bagi ketahuan. Apa kotak dibuk apa daibuk apa daripada hantar mai. Saya tak tengok dah benda tu, buang karan, buang masa. Benda-benda macam tu banyak lagi kita nak bincang. Okey tuan-tuan hadirin mukminin, sekarang kita sambung balik. Okey. So pertama kita nak pergi kepada salat qabliyah atau rawatib subuh. Ini kita bincang sikitlah, tuan-tuan duk buat dah. Cuma oleh kerana tajuk mari dalam bab ini, kita sambung bacalah kan. Okey. Salat sunnah rawatib subuh. Tapi jangan lepas ni, banyak bila saya mengajak tajuk ni banyak yang tanya. Salat sunat qabliyah subuh tu apa dia? Salat 2 rakaat sebelum subuh lah. Salat sunat fajar tu apa dia pula? Yang ni dia nama apa? Dia nama tenggelam punca. Dia tak ketahuan. Salat sunat fajar. Okey, pertama salat fajar tu apa dia? Apa makna salat fajar? Dalam hadis Nabi sebut salat fajar. Salat fajar, fajar ni salat subuh lah. Dia kata baru terang, lagu tu baru jelas, baru clear. Awak, dia kata tak tahu, dia pun suruh sembahyang sunat fajar. Yang saya tahu tak ada, yang ada salat sunat sebelum subuh. Eloklah. Betul lah tu, betul lah. Betul lah. Betul lah. Betul lah. Betul lah, saya ada faham tu. Nampak? Salat fajar tu salat subuh. Bila sebut salat fajar tu salat subuh. Bila sebut salat sunat fajar, maksudnya salat sunat sebelum subuh. Lega buasir dia dengar lagu tu. Okey. Jadi ada pun salat sunat rawatib subuh ini sesuatu yang sangat ditekankan. Jadi dia masuk dalam bab muakkad. Muakkadah. Dia masuk dalam bab yang sangat ditekankan. Tak lagi dia tanya pula. Sangat ditekankan. Muakkad. Wajib ke tak? Dia nak tanya juga. Dia nak dengar juga. Dia nak dengar apa? Dia nak dengar ustaz kata tak wajib. Terima kasih. Jelas. Dia nak dengar juga tak wajib tu. Kan? Dah orang sebut sunat daripada awal. Tajuk pun sunat. Maksudnya tak wajib lah. Lepas tu dia tanya lagi. Dia tak berhenti lagi. Dia tanya juga. Tak wajib tu maknanya kalau tak buat pun tak apalah no. Yang ni dia panggil apa? Saja nak cari pasal.
Dah nama tak wajib. Hang tak buat tak ada siapa kata apa lah. Kan? Nampak? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Sama ada duduk bermukim di Madinah ataupun keluar daripada Madinah. Kesemua riwayat menunjukkan Nabi melakukannya. Jadi dia masuk dalam kategori A lah. Sebab bila Nabi musafir, yang lain dia tak buat. Ada juga yang faham. Faham lebih ni pun bahaya. Dia masuk dalam masjid. Dia tak semayang tahiyatul masjid. Kawan dia tanya, awak hang tak semayang tahiyatul masjid? Astaghfirullahalazim. Hang ni harap kejanggut je panjang. Tapi tak tahu mana hala. Nabi ni, dia ceramah lah ni. Yang ni dia panggil tak reti tapi macam reti. Biar bodoh asal confident. Dia kata, hang ni tak tahu mana hala lah. Kankah Nabi tu, bila dia musafir, dia meninggalkan salat sunat. Tu dia dengan penuh yakinnya. Nabi bila dia musafir, dia tak buat sembahyang sunat. Sebab tu kita tak sembahyang. Pasal tu aku masuk ni tak sembahyang. Pasal kita musafir. Elok. Tu bila tak faham, tanya. Jangan duk pam masuk ya. Yang tak buat tu sembahyang sunat apa? Dia dengar Nabi SAW bila musafir tak sembahyang sunat. Semua sembahyang dengan tahiyatul masjid, dengan apa, semua dia tak sembahyang. Yang tak sembahyang tu rawatib. Nabi kalau duduk Madinah, semua 12 rakaat tu dia buat. Tapi bila dia keluar daripada Madinah, dia tak buat. Yang tu yang dia tak buat. Tahiyatul tu dia buat dah. Dia buatlah. Baru aku faham. Tak apa. Jenis mau terima tak apa. Tapi kalau kita terang lagu tu, dia kata, "Dok kot, dia tinggal kot." Kan? Okay. Jadi faham tak? Yang Nabi tak buat tu apa? Rawatib. Jadi kalau yang lain, kan, makcik itu dia memang duk mayang duha, dia memang duk mayang witir. Bila pi, anak dia kata tak boleh mak, mak musafir, jangan duk mayang sunat apa, mak tengok TV tu. Sehati makcik tu kan. Dia tak betul ke tak boleh mayang duha bila musafir? Boleh, kan? Boleh. Jadi Nabi SAW tak meninggalkannya. Bahkan kalau kita tengok, ni satu contoh ni. Satu contoh yang mana sahabat cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ada hadis Nabi cerita, sahabat cerita, kami pernah bersama Rasulullah dalam satu musafir. Kami melakukan perjalanan pada waktu malam. Mereka berjalan tu malam. Kemudian bila dekat nak subuh, mereka berhenti berehat. Berhenti berehat. Malam lagi lah, tak subuh lagi. Lalu Nabi SAW tertidur. Letih, terlena. Jadi kalau kita letih, terlena, tak apalah. Tapi kalau nak duk kira letih, lena ni bila yang tak letih? Yang ni maksudnya memang letih betul lah kan? Letih betul. Dia kata, saya letih ustaz. Tubuh pagi tadi lejak, letih. Lagu Nabi juga. Lena ke apa? Kuih 3. Yang tu bukan lagu Nabi. Nampak? Yang tu buat cari. Nampak? Pasal itu ada larangan tidur sebelum maghrib. Kan? Sebab kita bimbang, kita terlajak. Jadi Nabi SAW ni dia tertidur. Tidur dengan sahabat-sahabat. Apabila terbangun, kata sahabat, matahari telah terbit. Subuh gajah. Yang kita peliknya, gajah juga boleh nama. Gajah kan pernah sembahyang subuh. Kalau subuh awal dia panggil subuh apa? Subuh Syafi'i. Dia kata kita esok kena keluar awal ni. Lepas subuh, subuh Syafi'i. Mak tak tahulah subuh Syafi'i ke subuh apa kan. Jadi matahari dah terbit dah. Dah cerah dah.
Sinarnya mengenai kami. Terjaga tu pasal kena panah matahari. Lalu Rasulullah memerintahkan muazzin untuk azan. Ini juga maksudnya kalau dah terkeluar daripada waktu pun masih lagi dituntut azan. Kan? Lepas tu apa lagi berlaku? Nabi suruh dia azan, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Lepas tu baru Nabi suruh qamat, lepas tu barulah Nabi salat subuh. Jadi kata para ulama, dia kata apa? Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah tetap mengerjakan salat sunat rawatib subuh bersamaan dengan salat subuh. Yang ni kita panggil dalam istilah orang ramai, dia panggil qadha lah, pasal dah terkeluar waktu. Tapi sebenarnya dia, sebab dia macam ni tuan-tuan. Qadha ganti semayang. Artinya semayang yang kita tertinggal, kita terganti. Yang ni kita nak kata tertinggal pun boleh juga. Tapi sebenarnya kalau nak kita, sebahagian ulama kata, dia kata tak tertinggal lah. Pasal apa? Pasal orang yang bila dia jaga, itulah waktu salat dia. Kan? Tak apa, ini perbahasan rinci lah. Kan? Tapi saya nak bagi taunya, kalaulah tuan-tuan termasuk saya, kita mangkit sayup. Boleh tak lagi? Sayup ni terkeluar waktu. Kita nak sembahyang juga sunat sebelum subuh. Berdasarkan hadis ni bolehlah. Ada juga yang dia lajak-lajak mangkit-mangkit cerah. Dia kata, bukan rezeki kita hari ni subuh. Rezeki kita takat lohok ya. Yang ni lagi bagus kan? Nampak? Okey? Jadi Nabi kata raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Hadis Muslim. Siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Lebih disukai daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Itu kelebihan salat sunat sebelum subuh. Dia kata siapa mayang di rumah, ada juga yang tanya, mayang di rumah kena buat juga? Soalan canggih tu. Dia kata kalau kita mayang subuh di rumah kena buat juga salat sunat subuh. Kita tanya balik, kalau semayang subuh di rumah, dia nama apa? Nama apa tuan-tuan yang semayang subuh di rumah? Nama subuh. Dia kata ustaz ni apa? Dia tanya lagu tu. Kalau dah nama subuh, pasti apa yang tak boleh mayang sunat subuh? Melainkan kalau dia kata tak, nama dia spaghetti. Kalau nama spaghetti, nama lain tak boleh ya. Kan? Ada juga dia tanya. Kan? Nampak? Okey. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atain qabla as-subh atau qabla al-ghadah. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Okey tuan-tuan. Jadi itu antara kelebihan dia. Nabi sangat jaga. Jadi kita yang cinta Nabi ni sangat jagalah. Kan? Jadi orang yang cinta Nabi ni dia kena jaga benda ni lah. Bukan jaga benda lain. Ini sembahyang subuh dak, datang bangkit pagi pegang spanduk belarak maulid. Kita pun lemah perut. Nampak tak? Yang Nabi jaga dia tak buat, yang Nabi tak buat dia pergi kalut buat. Ini satu kekeliruan. Berikutnya kata para ulama, Nabi SAW sembahyang sunat subuh ni secara ringkas, secara mudah, secara senang, pendek. Jadi cara dia kita nak buat ikut Nabi ni, follow Nabi 100%, kita sembahyang ringkas. Sembahyang secara ringkas. Okey, sebab itu kita tengok kalau di masjid-masjid dia bagi gap yang agak lama sikit lah. 10 ke 15 minit sebelum qamat. Baguslah. Tapi kita yang jamaah ni bila mai, kita semayang pendek-pendek. Jangan duk bantai hal ataka hadithul ghasyiyah pula. Okey? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffif. Tuan-tuan boleh note, semayang sunat subuh ni buat ringkas-ringkas, buat pendek-pendek. Berdasarkan hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah. Kenapa Aisyah cerita? Kerana ini kita boleh faham
Bila Aisyah cerita, maksudnya Nabi buat di rumah. Nabi buat di rumah lah. Sebab itu Aisyah cerita. Jadi ini juga satu isyarat, kalaulah kita boleh buat di rumah, kita buat di rumah. Kerana seakan-akan ada petunjuk menunjukkan afdal dibuat di rumah kerana Aisyah cerita. Maksud dia tengok tu di rumah lah. Kan? Okey. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atain allatain qabla salat as-subh hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi yukhaffif, dia semayang secara ringan 2 rakaat sebelum subuh. Cepat dia semayang tu, hatta inni la aqul, sampai aku tertanya-tanya. Tertanya-tanya. Hal qara'a bi ummil kitab. Nabi baca Fatihah ke tak ni? Laju lah. Sampai Aisyah duduk dalam hati dia tanya, mayang ni baca Fatihah ke tak? Cepat sangat ni. Nampak? Jadi maksudnya ringkaslah. Ringkas. Okey? Apa yang Nabi baca? Ada riwayat Nabi baca. Dalam hadis Abu Hurairah kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil al-fajr. Nabi membaca di dalam 2 rakaat fajar. Ni 2 rakaat fajar ni. Yang ni 2 rakaat sebelum subuh. Apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Okey tuan-tuan. Sat kita berhenti sat. Hadis ni menunjukkan apa? Pertama, Nabi baca surah yang pendek. Qul ya dengan qul huwallah. Menguatkan hadis yang kata Nabi memang semayang ringkas. Hadis ni juga menunjukkan adanya solat yang Nabi tetapkan surah. Maksudnya memang ada. Orang duk tanya, semayang ni Nabi baca apa? Semayang ni Nabi baca apa? Memang ada. Ada salat-salat tertentu yang Nabi memang pilih baca apa. Tapi sebahagian ulama' kata, pilihan Nabi itu bukan kerana surah tu, tetapi kadar panjang surah. Maknanya, kalaulah tuan-tuan tak baca Qul ya sekalipun, tidak menjadi masalah. Yang pentingnya, surah itu pendek. Dia kata, saya tak baca Qul ya, saya baca Qul a'udzu birabbil falaq. Tak apa tak? Tak apa. Pasal masih memenuhi maksud Qul ya tadi tu. Apa dia? Pendek. Taklah semestinya Qul ya, Qul ya, Qul ya, Qul ya. Pasal apa dia tanya? Kita kena siasat juga. Awak tak baca Qul ya, pasal apa nak baca Qul a'udzu? Saya kalau baca Qul ya, pakai tak mayang subuh lah. Awak tak jumpa la a'budu ma. Oh, sabit tu ke? Dia tak hafal kuliah. Dia bukan tak hafal, dia hafal awal. Hak ujung tu dia tak jumpa. Dia macam duk U-turn balik. Jalan ni juga tadi aku mai. Tak sampai ke sudah. Dia berarti dia minta sikit keronggaran, dia nak baca apa? Dia nak baca Qul a'udzu. Faham tak tuan? Sat lagi esok tak mayang pula sunat subuh. Tok Imam kata tidak duk mayang awak, pagi ni tak mayang. Dia malah ustaz kata kena baca kuliah, saya kuliah tak lepas. Surah apa pun tak apa. Janji pendek, Inna a'tayna lagi bagus. Kan? Okey. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah membaca qulu amanna billah wa ma unzila ilaina dalam surah Ali Imran ayat yang ke-52. Nabi juga pernah baca, kan? Suratul Baqarah ayat 136. Dan Nabi juga pernah baca amanna billah wa syhad bi annal muslimun Ali Imran ayat 52. Maksudnya Nabi pernah baca satu surah penuh, Nabi pernah baca ayat-ayat yang dipotong tapi ringkas. Dan hadis Abu Hurairah juga tadi menunjukkan bahawa Nabi punya gaya, kalau kita boleh ambil sedikit faedah, Nabi akan memanjangkan rakaat pertama berbanding rakaat kedua. Ini juga boleh kita jadikan sebagai nota. Sebab Qul ya lebih panjang pada Qul huwallah. Menunjukkan bahawa rakaat pertama itu dipanjangkan sedikit daripada rakaat kedua. Jadi kalau rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 4 ayat. Lebih kurang macam itulah. Kan? Boleh kita lakukan. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis
baginda akan berbaring di atas rusuk kanan selepas daripada sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang sunat subuh tu, Nabi dia tok kepala Sa'd. Dia berbaring di atas rusuk kanan. Dia macam itulah. Macam kita duduk tidur kan, sunnah baring belah kanan tu. Nabi baring Sa'd. Kata para ulama, yang ni kalau kita nak buat, kita kena faham pasal apa Nabi buat. Pasal benda ni dia bukan ibadat ni, baring Sa'd ni. Maksudnya apa? Ada sebab lah. Wallahu ta'ala a'lam. Kata para ulama, bila dia ulah hadis tentang Nabi berbaring sekejap sebelah kanan tu, kata para ulama, rest. Untuk rest, rehat. Kerana letih tahajud. Jadi Nabi macam lepas pada sembahyang sunat subuh tu, sebelum nak sembahyang subuh tu, Nabi macam berhenti Sa'd, bertenang Sa'd, baring Sa'd. Dan kata para ulama, benda ni Nabi buat di rumah. Kena bagi clear juga. Esok lepas-lepas depa main masjid, sembahyang, pakak duk baring macam duyung tu. Lepas tu lawan tu tangkap gambar, ambil gambar aku. Sunnah. Dah. Dia buat ada rumah. Sehingga kata para ulama, tidak ada riwayat sahabat buat di masjid. Tak ada riwayat benda tu sahabat buat di masjid. Dan kata para ulama, sunnah baring lambung kanan ni, kalau orang yang tak bangkit tahajud, orang yang tak letih, orang yang tak penat, dia tidak dituntut melakukan hal itu. Kan? Itu sedikit perbincangan lah. Kalau kita lena cukup, nak ada lena apa lagi kan? Nampak? Setelah itu kita tengok pula, ni beratnya salat, bagusnya, besarnya salat sunat sebelum subuh ni, kita dibolehkan untuk menggantikannya selepas daripada apa? Sembahyang subuh. Kita boleh ganti. Ini berdasarkan kepada hadis. Yang mana kalau kita tengok ada 2-3 hadis tentang bolehnya kita ganti salat ni kalau kita terlepas. Khususnya orang yang mari sembahyang di masjid. Antaranya hadis Abu Hurairah, "Man lam yusalli rak'atai al-fajr falyusallihima ba'da ma tatlu'u asy-syams." Siapa yang tak sembahyang, tak sempat sembahyang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah dia salat, dibolehkan dia salat ba'da ma tatlu' asy-syams, setelah matahari terbit. Maksudnya lepas daripada dia sembahyang subuh. Kan? Juga ada hadis lain yang kita juga boleh jadikan dalil. Antaranya kalau kita tengok daripada Qais bin Amr bin Sahal al-Ansari. Daripada Qais bin Amr bin Sahal al-Ansari, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi melihat seorang lelaki yusalli ba'da salati subh. Salat selepas sembahyang subuh. Nabi tengok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, apa yang kau salat lepas daripada sembahyang subuh? Faqala ar-rajul inni lam akun sallaitu rak'atain allatain qablahuma fasallaituhuma. Kata laki-laki tersebut, aku belum sempat salat 2 rakaat sebelum subuh, maka aku salat sekarang, yakni selepas sembahyang subuh. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mendengar penjelasan daripada lelaki itu, Nabi diam. Nabi tak kata apa, menunjukkan Nabi benarkan, takrir. Nabi membenarkan tindakan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahawa harasa as-sahabatu ala alla yafutahum thawab fi ta'ati min at-ta'at. Ini menunjukkan betapa gigihnya para sahabat dalam mengejar perkara-perkara yang sunnah, sehingga kan walaupun mereka terlepas, mereka tidak membiarkannya semata-mata, tetapi mereka menggantikannya. Nampak? Dan bila Nabi melihat lelaki tersebut, lelaki itu adalah Qais itulah yang cerita tu. Bila Nabi tengok Qais bin Amru salat, Nabi tanya dia. Maksudnya Nabi tegurlah, apa kau sembahyang ni?
Kan sembahyang apa? Kata dia sembahyang salat sunat sebelum subuh. Kan? Dia kata sembahyang sunat sebelum subuh dia tak sempat lagi. Pasal Nabi takut dia sembahyang sunat selepas subuh. Lepas subuh tak boleh sembahyang. Tapi yang dia sembahyang tu qadha, salat sebelum subuh. Nabi diam. Diam Nabi itu kata para ulama iqraran lahu ala fi'lihi wa lam yunkir alaih wa huwa idhnun fi dhalik wa bayanun liman fatathu ar-rak'atan qabla faridatis subh an yusalliyahuma ba'daha. Iqrarnya Nabi. Satgi duk kata pula sahabat pandai-pandai reka dak. Bila depa buat iqraran, Nabi membenarkan perbuatan Qais tadi dan Nabi tidak membantah dan melarangnya. Itu adalah izin daripada Nabi kepada kita untuk menjelaskan hukum barang sesiapa yang fatathu terlepas 2 rakaat sebelum subuh boleh menggantikannya selepas daripada salat subuh. Ini apa yang disebut oleh para ulama. Dapat? Jadi ini sangat penting, urgent lah untuk kita tahu. Dan hujah-hujah ni kena ingatlah juga. Tak hafal pun tak apa, tapi kena ingat. Pasal saat ni bila kita pergi setengah-setengah tempat, kita duduk semayang pelik. Kan? Orang tengok kita, semayang sunat apa ni? Bukan semayang sunat apa? Semayang sunat sebelum subuh. Jadi kita cerita sikit kat dia. Okey? Ada masa ke? Ada masa? Masih ada? Okey. Berikutnya salat zuhur. Salat zuhur ni berapa rakaat? Salat zuhur ni seperti mana yang kita tahu, dia ada 2-3 cerita. Antaranya hadis yang pertama kalau kita tengok 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Itu hadis yang kita baca tadi, Ummu Habibah tadi pun dah sebut. Ada juga riwayat yang mana boleh buat 4-4. Boleh buat 4-4. Maksud 4-4 ni 2-2. Ini berdasarkan hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dia ada kelebihan dia pula. Man hafaza ala 4 rakaat. Siapa-siapa yang senantiasa menjaga, maksudnya dia istiqamah, konsisten, 4 rakaat ala 4 rakaat, 4 rakaat sebelum, wa arba'in dan 4 rakaat ba'daha. Tuan-tuan bila dia sebut 4 ni maksudnya 2-2 lah, pasal salat tu masna. 2 1 salam, 2 1 salam. Apakah kelebihan dia? Harramahullahu 'alan nar. Allah Ta'ala mengharamkan api neraka untuk membakar dan menyentuhnya. Ini kelebihan khusus. Nampak? Dapat? Jadi tuan-tuan boleh buat 4-2 atau 4-4. Terpulang. Tapi kalau saya rasa kalau nak start, baru nak mula, buat 4-2 ataupun juga boleh 2-2. Kalau 4-4 ni kalau baru nak start, kita takut banyak lah kan. 4-4-4, 12 tau. Larak tak? Jangan hari Selasa yang 12, hari Rabu 2 terus. Lohok pun tak payah kan. Nampak? Okey. Dan untuk salat sunat rawatib zuhur ni, siapa yang tak sempat boleh qada. Boleh qada. Jadi kita bagi laluan pada azan, sekejap lagi kita habis isu ganti semayang sunat zuhur. InsyaAllah.
Okey, bismillah. Jadi tuan-tuan, kita tahu tadi salat zuhur ni dia ada 4-2 dan dia juga boleh kita buat 4-4. Dan sebagai penutup sedikit tambahan. Bagi jamaah yang tidak sempat menunaikan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, maknanya qabliyah zuhur dia tak sempat. Dia mari ke masjid, orang dah sembahyang zuhur. Ni kena faham juga fiqh salat ni. Bila kita mari masjid, kita kena tengok imam, bukan ikut kita. Dia mari masjid, tengok jam, ada berapa minit ataupun dia tengok tu imam ke, ataupun dia boleh bajet. Jangan dia pergi duk bubuh lagi sembahyang kalau tak dan. Tak apa, sekali kita ajak macam mana kes tak dan. Tapi saya nak sebut, dia ada beberapa isu lah. Satu, ini peranan Bilal, muazzin. Siapa-siapa yang mari, kalau dan sempat salat, kalau tak sempat ada cara dia. Sebab imam ketua, dia keluar saja, muazzin qamat. Janganlah pula muazzin buat leceh. Malu tu imam. Tu imam dah keluar, tu imam dah ready. Dia bak kata imam sat. Dia bak kata imam sat. Pasal tengok tu, dia duduk sembahyang. Padahal Nabi SAW dah ajak, idza uqimatis salah fala salata lahu. Apabila orang dah qamat, tak ada salat. Dan kita yang ni nak wajib, yang dia tu sunat, bertembung wajib dengan sunat, dia kena tinggal yang sunat, mari ke wajib. Dan kita jangan salat sekadar nak melepaskan, macam nak buat juga. Setengahnya pulun, boleh ke dia? Dia mari orang qamat, dia sembahyang sunat, dia dan rokok. Dia apa-apa dia buh tak tahu. Dia nak gagah juga. Tak boleh. Dan sebab itu kita tak bangun, kita tunggu imam. Nabi kata, la taqum hatta tarawni. Kamu jangan bangkit sampai kamu nampak aku. Maksudnya imam menentukan sama ada salat tu nak didirikan ataupun tidak. Kan? Okey. Jadi bagi siapa yang tak sempat, Nabi kata apa? Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya daripada Aisyah, jika Nabi lam yusalli, tak sempat salat arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur Nabi tak sempat salat, sallahunna, Nabi akan sembahyang 4 rakaat tadi ni ba'daha, selepas daripada sembahyang zuhur. Boleh. Dia jadi 8 lah, 4-4. Kan? Okey. Orang yang tertinggal. Tadi yang tertinggal apa? Sebelum. Yang terlepas selepas. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Rawatib dengan sembahyang fardu dia tak boleh gap lama. Tuan-tuan mayang isyak, sat lagi tuan-tuan nak mayang di mana? Di rumah kena balik terus mayang. Ini dia pi singgah Padang New, kena ti canai ke nasi goreng dia sembang apa semua. Sat lagi dia singgah rumah JKK kena kopi pula. Sat lagi dia singgah tanu. Dia balik baru dia nak mayang. Pasal dalam kaedah dia sebut apa? At-tabi' yaskutu bisukutil matbu'. Maksudnya kalau kita yang mayang rawatib ni, kalau kita dah gap lama dah, dia macam kita dah terlepas dah. Kan? Maksudnya dia mesti mengiringi. Lepas pada tu zikir zat betul kita, ataupun kita balik rumah kita zat terus kita salat. Masih lagi boleh lah. Kalau kita contoh. Lepas mayang zuhur, kita nak kena pergi ambil anak sekolah. Tak boleh ambil lewatlah COVID ni ataupun masalah Allah ni, kita kena terus pergi ambil, tak ada mayang. Kan? Macam mana tak, jadi kita kalut. Jadi tak ada buat rawatib ba'diyah. Macam mana kita nak buat?
kita pi mayang saat ni lepas asar. Lepas asar kita mayang. Lepas asar saat ni, lepas asar lapang lah. Dia tak lepas asar lagi kelut. Dia kata tak apalah. Tak payah mayang lah. Yang ni bagi orang yang dia nak ganti ni. Kita tengok hadis terakhir kita malam ni. Hadis ganti semayang ba'diyah zuhur selepas asar. Daripada Quraib, an Quraib. Siapa dia Quraib? Maula Ibnu Abbas, pembantu Ibnu Abbas. Quraib cerita. Quraib cerita. Daripada Quraib dia kata, anna Abdullah ibn Abbas wa Abdurrahman ibn Azhar wal Miswar ibn Makhramah. Dia kata Abdullah ibn Abbas, tuan dia, Abdurrahman bin Azhar, Miswar bin Makhramah, arsaluhu ila Aisyata zaujin Nabi. Depa telah hantar aku sebagai utusan pi menghadap Aisyah. Faqalu iqra' 'alaiha assalam minna. Hampir jumpa Aisyah, sampaikan salam kami pada dia. Ini dalil boleh kirim salam lah. Boleh kirim salam. Wasalha 'anir rak'atain ba'da al-'asri, dan hang tanya dekat Aisyah tentang semayang 2 rakaat lepas daripada asar. Apa cerita? Tu tanya dia Ustaz. Ini sikap sahabat. Tak tahu tanya. Dan Ummul Mukminin Aisyah ni antara pakar rujuk di kalangan sahabat. Sebab apa? Dia antara isteri Nabi yang paling lewat. Meninggal lah. Sebab dia masa Nabi wafat, usia dia lebih kurang 18 tahun. 18, 19 macam tu lah. Maksud dia masih muda. Lepas tu dia hidup lama. Banyak hadis-hadis riwayat dia. Dan banyak benda-benda yang dia sempat cerita lah. Pergi tanya dia. Masa ni Nabi dah tak ada dah. Pergi tanya dia. Wasalha anid raka'atain ba'dal asr. Wa qul inna ukhbirna annaki tusalliyanahuma. Wa qad balaghana anna Rasulullah SAW naha anhuma. Kerana kami dapat tahu kata dia semayang lepas asar. Yang kami tahu Nabi tak bagi semayang lepas asar. Cuba pergi tanya dia, apa hujah dalil dia? Apa cerita? Siasat tengok. Qala Ibnu Abbas kata, wa kuntu adribu ma'a Umar bin Khattab an-nasa. Dia kata Ibnu Abbas kata jangan main-main tau. Aku ni dengan Umar Al-Khattab, kata Ibnu Abbas, aku dengan Umar Al-Khattab pernah sakai orang. Sakai. Dia dengan Umar Al-Khattab pernah pukul orang. Pukul siapa? Orang yang semayang lepas asar. Mayang sunat lepas asar. Dia pasal pukul. Pasal apa? Pasal dia tahu kata Nabi tak bagi. Dia nampak kau tu semayang, buat pandai lebih pada Nabi, sakai. Tak tahu kata Aisyah buat. Pergi tanya. Apa cerita? Pergi siasat tengok. Lepas tu bila sampai tu, pendekkan cerita, fadakhaltu 'alaiha wa balaghtuha ma arsaluni bihi. Aku pun sampai bagi salam, cerita kisah apa semua pasal apa tujuan aku kemari. Aisyah kata, "Sal Salamah." Ni, nak bagi ketahuan, pi tanya Ummu Salamah. Aisyah tak jawab. Pi tanya Ummu Salamah. Ummu Salamah pun isteri Nabi. Pi tanya pasal kes ni, kes dia. Dia pun pendekkan cerita, pi jumpa Ummu Salamah. Semangat nak tahu Faqalat Ummu Salamah, dia pun cerita. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma. Dia kata aku pun sebenarnya dengar hak larang tu. Aku pun dengar hak yang Nabi larang lepas asar tak boleh mayang tu. Tetapi dia kata, apa dia? Dia kata, "Thumma ra'aituhu yusalliyahima." Amma hina sallahuma fa innahu sallal asr. Dia kata Ummu Salamah kata aku pun tahu yang mana tak boleh semayang lepas asar. Dan aku pun tengok yang Nabi sendiri buat lepas asar. Itu yang menimbulkan kemusykilan. Okey. Maka apa yang Ummu Salamah buat? Ummu Salamah pun tanya Nabi.
Dia hantar seorang pergi tanya Nabi, yang Nabi mayang ni. Senang, bagi clear. Pasal tu Aisyah tak jawab, dia suruh pergi tanya Ummu Salamah. Pasal kes tu berlaku pada Ummu Salamah. Jadi, pendekkan cerita, Nabi ceritalah dekat Ummu Salamah. Kita baca terus, ringkaskan. Nabi kata, "Ya binta Abi Umayyah." Wahai anak perempuan Abu Umayyah. Yang ini Ummu Salamah. Dia kata, Ummu Salamah, "Sa'alti 'anil rak'atain ba'da al-'asri?" Hang tanya tentang salat 2 rakaat lepas asar yang aku buat tu ke? Nabi jumpa nak perjelas. "Innahu atani nasun min Abdil Qais bil Islam min qaumihim." Cerita dia lagu ni. Nabi kata cerita dia lagu ni. Lagu mana? Selepas aku semayang lohor, atani nasun min Abdil Qais. Telah datang kepada aku satu rombongan Abdul Qais. Mari nak jumpa tentang Islam. Fasyagaluni 'ani rak'atain allatain ba'da adh-dhuhri. Depa mai tu aku duk layan depa nak masuk Islam, tanya hukum Islam apa semua tu, syaghalu, masyghul. Aku kalut duk urus depa tu terlepas mayang lohor. Terlepas mayang ba'diyah lohor. Terlepas sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Yang itulah yang aku sembahyang lepas asar tadi. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, bolehlah kita lakukannya. Nampak? Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nampak? Okey? Jadi dalam hadis ni kita dah tahu dah. Cukuplah takat tu. Jadi sekarang ni dah dengar, dah jelas, dah tahu dalil-dalil apa semua. Marilah kepada tanggungjawab yang sebenar, tujuan asal, objektif kita mari ni untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi